Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Zulkifli Haji Ali. Okey, hari ni kita sembang satu cerita. Cerita pasal ni, pam oksigen ni. Okey, pam oksigen ni semua orang kenal lah, daripada sekecil-kecil ternakan sehinggalah sebesar-besar ternakan. Pam oksigen ni memang penting lah. Kalau tak guna pam oksigen ni, ikan mati. Okey. Pam oksigen ni, daripada sekecil-kecil pam oksigen ni sehinggalah yang sebesar-besar pam oksigen ni, ada satu kelemahan lah. Jadi kalau kata kita tak ikut aturan yang betul, okey, pam oksigen ni alamatnya tak tahan lama. Okey, daripada pengalaman aku boleh kongsikan kepada korang lah. Hasil pengalaman aku ni yang menggunakan pam oksigen ni dah berpuluh-puluh biji lah aku guna pam oksigen ni. Yang ni, yang aku guna ni dah rosak dah. Sebab aku guna. Ini pun rosak juga. Ini pun dah rosak dah. Okey, sekarang aku nak perjelaskan kepada korang hasil daripada study aku, kajian aku, perkongsian aku ni untuk korang, kenapa pam oksigen ni kadang-kadang cepat rosak. Okey, tak kiralah semahal mana yang korang beli pun pam oksigen ni, yang bagus ke tak bagus ke, tetap akan ada risiko lah yang korang kena hadapi. Okey, kalau pam oksigen ni mestilah ada acetone ni. Acetone ni untuk di dalam kita punya kolam ternakan lah, untuk menghasilkan buih-buih oksigen ni. Okey, ini contoh lah buih oksigen. Okey, persoalannya sekarang, kenapa pam oksigen ni cepat rosak? Okey, satu masalah yang paling utama aku boleh kongsikan dengan korang ni, masalah ni kedalaman acetone ni. Okey, pasal apa kedalaman acetone boleh mempengaruhi kerosakan ketahanan pam oksigen ni? Ya, betul. Satu soalan yang cantik aku nak kongsikan hari ni. Sebenarnya kedalaman acetone ni mempengaruhi pam oksigen kita. Tak kira lah pam oksigen tu bagus ke tak bagus ke, tetap akan ada pengaruhi daripada kedalaman acetone ni. Okey, aku boleh kongsikan dekat korang semua, kedalaman acetone yang sepatutnya tidak melebihi daripada 2 kaki. Jangan lebih daripada 2 kaki. Kurang okey, boleh, no problem. Jangan lebih daripada 2 kaki. Kalau korang letak lebih daripada 2 kaki, pam oksigen korang tak tahan lama. Confirm. Aku garanti, jamin tak tahan lama. Sebab daripada segi pengalaman aku dah kena dah. Jangan bagi lebih daripada 2 kaki. Okey, kenapa tak boleh lebih daripada 2 kaki? Okey, kalau kata korang letak dalam lingkungan lebih daripada 2 kaki lah, kedalaman lebih daripada 2 kaki. Okey, untuk satu kolam. Kalau korang ada 3-4 biji kolam, korang ada lagi kolam yang besar-besar, korang bubuh lebih daripada kedalaman 2 kaki, pam ni akan rosak. Dia akan rosak dekat mana tau? Aku tunjuk contoh dekat korang. Okey, yang ni yang ada aku buka dah tadi ni, aku nak tunjuk semata-mata aku nak share dengan korang. Pam ni dah rosak. Dia akan rosak dekat kita punya pam ni. Kita punya pam getah ni. Okey, dia akan pam lah ni. Dia akan rosak sini. Jadi hasil pemerhatian aku ni selama dah bertahun-tahun ni, hari ni baru aku nak share dengan korang. Aku rasa perlulah aku share dengan korang. Sebab kalau aku simpan pun tak guna juga ilmu ni pun. Buat apa? Dapat juga pahala dekat aku kan. Kalau korang share mungkin bermanfaat benda ni. Okey, dia akan pecah dekat sini. Dia akan pecah. Tapi ada orang kata benda ni bila dah lama dia akan reput. Ya, betul, reput. Sebenarnya benda ni kita boleh maintenance. Contohnya macam 6 bulan sekali ataupun setahun sekali kita buka, kita cuci-cuci sikit, kita buang minyak-minyak sikit, dia akan tahan lebih lama. Aku dah buat dah. Tahan lebih lama. Yalah, boleh beli lain benda ni tak
tak mahal mana pun, lebih kurang dalam RM20 saja kalau model yang macam ni. Tapi sebagai maintenance, sebagai taklah boring sangat kita nak ternak ikan ni, kita ada ilmu dalam pam-pam ni juga. Kalau nak beli line, okey, kalau korang beli line, okey, mungkin tak ada masalah. Tapi bagi aku lebih suka tengok benda-benda macam ni kan. Okey, dia akan pecah di sini. Kenapa dia pecah di sini? Kalau kata pam oksigen korang lebih daripada kedalaman 2 kaki, dia akan menyesakkan. Dia akan macam compact tau. Dia macam compact tau dalam ni. Dia nak pump, jadi dia akan teruk. Jadi dia pump di sini, dia akan pecah. Dia ketahanan tu dia tak tahan. Kalau kata Eston ni, kedalaman dia tidak melebihi 2 kaki, ataupun maksud aku dia duduk di atas sikit lah. Mungkin dalam 1 kaki setengah, ataupun setengah kaki macam tu. Dia akan macam free sikit. Dia akan jadi macam ringan. Dia jadi ringan sini. Okey, aku harap korang faham lah apa yang aku nak ceritakan pada korang ni. Okey, maksudnya kalau kata Eston ni duduk lebih daripada 2 kaki, pam ni akan nak pam oksigen ke Eston yang di dalam air tu. Dia akan compact ke dalam ni. Dia akan jadi macam pressure sikit. Tapi kalau kata korang duduk dalam ketinggian yang sepatutnya, yang macam aku cadangkan tu, jangan melebihi 2 kaki tu, dia akan menjadi lebih ringan lah. Nampak? Contohnya macam ni lah aku tunjuk. Dia akan jadi free sikit. Dia jadi freedom sikit sini. Okey, jadi secara tak langsung pam oksigen ni akan lebih tahan lama lah. Sebab dia hanya menggunakan elektromagnet. Yang pentingnya pam ni yang penting. Pam ni memang penting. Kalau pam ni pecah, habis, rosak. Tapi setengah kedai, kalau tak silap aku, getah pam ni ada jual sebagai untuk buat spare part. Ada spare part jual. Mungkin harga aku tak berapa pastilah berapa harga. Tapi ada setengah kedai yang jual benda ni. Tapi bagi aku dah selama aku duk buat ternakan ni, aku duk pergi cari dekat kedai-kedai akuarium, belum jumpa lagi lah yang ada spare part macam ni. Melainkan buang aja lah ini, ganti yang baru, harga RM20. Tapi kalau kata untuk lebih ketahanan, okey, macam ni aku saja macam ni yang kedalaman Eston ni jangan lebih daripada 2 kaki, akan lebih tahan lama. Tapi bergantung pada korang punya Eston juga. Okey, aku syorkan kepada korang gunakan Eston yang saiz macam ni yang besar macam ni, yang aku sedang gunakan dalam ternakan aku ni lah. Bergantung pada korang pula. Tapi kalau yang kecil macam ni aku tak galakkan lah, sebab dia mudah terhakis. Okey, macam ni pun boleh. Macam ni, yang plastik ni, color-color sikit. Okey, yang plastik ni bermacam-macam saya yang korang boleh guna. Tapi pastikan kedalaman jangan lebih daripada 2 kaki. Okey, kalau lebih daripada 2 kaki, pam korang tak tahan lama. Itu kesimpulannya yang aku boleh buat hari ni. Okey, kita buat testimoni sikit. Aku boleh tunjukkan kepada korang. Okey, ini yang aku ambil daripada kolam dekat bawah ni lah. Kolam yang dalam kok semen tu, Eston aku ni. Okey, contohnya kalau kata pam heli aku ni memang cukup kuat lah. Aku boleh support 5 kolam lah untuk ternakan aku menggunakan pam heli ni, ACO 308 ni yang aku review dulu. Okey, sekarang ni aku ambil satu Eston. Yang Eston lain aku tak tutup, tetap berfungsi juga. Aku ambil salah satu saja. Yang satu saja aku ambil. Okey, aku tunjuk testimoni kepada korang. Okey, kalau kata in case kalau kata Eston ni kedalaman dia lebih daripada 2 kaki, dia akan menjadi tekanan atmosfera yang dekat luar ni, dia akan menjadi tekanan, dia akan menyesakkan. Yang ni lah contohnya aku buat macam ni, testimoni secara mudah lah. Okey, aku kepak. Korang dengar, kalau korang boleh dengar, pam heli ni dia jadi macam sebu sikit. Okey, sekarang aku lepas. Nampak dia jadi macam free kan. Dia jadi macam free.
Maksudnya kalau kata stone ni macam aku kata tadi, kalau kata kedalaman lebih daripada 2 kaki ni dia akan menyesakkan lah. Jadi pam oksigen ni pam yang di dalam pam Helios ni lama-lama dia akan tak tahan lah. Kalau kita buat free macam ni dalam kedalaman yang tidak melebihi daripada 2 kaki, jadi tekanan dia akan jadi free lah, akan jadi lebih cantik lah. Okey, aku buat lagi sekali. Aku rasa korang boleh dengar kot dia punya bunyi dia tu. Okey. Okey, itu yang aku kongsikan tadi. Okey, sebenarnya acetone ni pun memainkan peranan juga dalam kerosakan untuk ketahanan pam oksigen lah. Okey, acetone ni yang sebelah kanan aku ni yang dah lama guna. Yang sebelah kiri ni masih baru lagi. Okey, nampak color dia berbeza. Okey, yang sebelah kiri ni kalau kata acetone ni kalau dah lama, aku ingat korang buang lah. Memanglah nampak masih elok kan. Tapi sebenarnya dia dah kotoran di dalam ni dia masih banyak dalam ni. Jadi oksigen yang keluar tu dia tak berapa konsisten lah. Dia tak berapa elok. Lebih baik korang tukar yang baru lah. Tukar alah boleh lah berapa ringgit saja. Nampak yang ni dah kotor, yang ni baru. Okey, nampak macam tak berapa efisien lah. Yang ni boleh buang lah. Tapi aku standby lah sebab sekarang ni aku duk cari solusi untuk cara mencuci acetone ni. Masih dalam kajian lagi ya. Okey. Okey, aku rasa setakat ni dulu perkongsian aku tentang ketahanan pam oksigen ni. Aku harapkan video ni mungkin bermanfaat lah bagi korang-korang peminat-peminat akuatik ni. Sebab benda ni nampak macam simple saja, tapi kalau kata kita sedikit buat kajian daripada pemerhatian, daripada pengalaman aku ni, rasanya boleh diguna pakai lah. Kadang-kadang macam aku kata dulu, kadang-kadang idea-idea bodoh ni pun kadang-kadang boleh guna juga. Kalau dalam bidang ternakan secara kecil-kecilan ni, kalau kata terlalu serius sangat pun jadi masalah juga. Jangan terlalu ni sangat, jangan terlalu confident sangat, sebab benda ni pun kadang-kadang hak benda remeh-temeh tu pun kadang-kadang boleh jadi besar. Okey, aku rasa kalau korang ada sebarang komen, korang boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah. Okey, aku rasa setakat ini dulu. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain video. Assalamualaikum.